Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudara muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, lagi saya kasih sekalian. Malam ini kita akan menyambung apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Fattah, Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di dalam bukunya ataupun di dalam kitabnya Al-Khulafa Ar-Rashidun Bainal Istikhlaf wal Istishhad. Semalam saya telah membicarakan muqaddimah daripada manhaj tulisan Syekh Dr. Salah di dalam beliau membicarakan tentang tajuk yang beliau kemukakan. Malam ini kita akan masuk sedutan yang pertama yang membicarakan tentang hari-hari kesakitan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda wafat menemui Rabbul Jalil, Tuhan pencipta sekalian alam. Saya juga ucap terima kasih kepada penonton pertama saya yang memberi komen yang sudah tentu saya sangat kasihi, dan sahabat lama saya, akhuna Cik Wan Haswari, Wan Ahmad ataupun Abah Wei kita yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, dan saya harap insya-Allah yang kemungkinan saya tidak dapat menyebut nama masing-masing, yang saya sudah tentu mengharapkan semua kita sentiasa berdoa agar Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada wabak ini insya-Allah. Sedutan yang pertama yang membicarakan tentang kesakitan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda wafat. Pengarang ini memulakan tentang ibadat haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga dinamakan Hajjatul Wida', haji selamat tinggal, pada tahun 10 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'ada Rasul ila al-Madinah. Rasulullah pulang ke Madinah pada akhir bulan Zulhijjah pada tahun 10 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah di penghujung bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, daripada tahun 11 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Zulhijjah akhir tahun 10 Hijrah. Masuk bulan Muharram tahun yang ke-11 Hijrah. Sehinggalah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupannya sampai ke bulan Safar. Pada bulan Safar tahun yang ke-11 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan minal muslimin al mujahidin, telah mengutus satu angkatan tentera di kalangan sahabat-sahabat Nabi, para pejuang. Wa amara alaihim Usamah, dan Nabi melantik, Nabi memilih seorang pemimpin di kalangan mereka, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Zaid merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Nabi memilih cucu angkatnya, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Wa amara Usamah bin Zaid an yatawajjaha nahwa Syam. Nabi telah mengarahkan Usamah bersama dengan angkatan tenteranya menuju ke Syam. Wa an yuharib ar-Rum wa a'wanahum min al-Arab al-khasasinah fil Balqa.
dan juga mengarahkan agar memerangi Rom dan sekutu-sekutunya di kalangan bangsa Arab Khasasinah yang berada di Balqa. Siapa dia bangsa Arab Al-Khasasinah? Al-Khasasinah adalah satu bangsa Arab yang pernah tinggal di Yaman. Mereka berasal di Yaman apabila berlakunya suatu bala besar di negara Sabak Yaman, hancur empangan yang besar yang dibina oleh bangsa Yaman ataupun Sailul Haram yang terkenal dengan satu empangan yang hebat. Mereka mula berpindah menuju ke Syam ataupun hampir dengan Syam. Dan mereka berada di suatu kawasan yang sangat luas ketika itu. Bangsa Arab ini terkenal dengan satu bangsa yang keras, yang tinggal di tengah padang pasir dan menganut ajaran Kristian. Dan mereka menjadi sekutu kepada kuasa besar Rom Byzantine. Dan mereka berada di Balqa. Balqa ialah satu muhafazah, satu wilayah yang ada di Jordan sekarang ini. Wa an ya'khudha bi tha'ri abihi Zaid bin Harithah. Nabi minta agar dia menjejaki dan mengambil langkah yang pernah dilakukan oleh ayahnya, ayah Usamah bin Zaid, iaitu Zaid bin Harithah yang telah mati syahid di dalam peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah, 3 orang sahabat Nabi SAW telah wafat, kemudian diganti oleh Khalid bin Al-Walid. Bagi membalas dendam terhadap kewafatan sahabat-sahabat Nabi, kematian syahidnya sahabat-sahabat Nabi ini. Di waktu yang sama, Nabi mahu mengancam, mahu menggugat kuasa Rom dan menghalang kuasa Rom untuk terus mara menentang Madinah dan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW menghantar seorang pemimpin di kalangan ahli keluarganya. Walaupun cucu angkat, tapi Nabi menganggap ia adalah keluarganya. Di atas suatu petunjuk nak memberitahu kepada sahabat-sahabat agar jika mati, mesti mati di kalangan keluarga Nabi SAW dahulu dalam berhadapan dengan musuh dalam perjuangan ini. Maka Usamah bin Zaid pun memimpin angkatan tentera ini. Wa kana fi jaishi Usamah majmu'atun min kibaril muhajirin wal ansar. Dalam kelompok tentera yang dipimpin oleh Usamah. Usamah ini anak muda. Di dalam kelompok ketenteraan yang dipimpin oleh Usamah, anak muda ketika itu, adanya para sahabat yang besar-besar, yang dahulu, yang awal memperjuangkan Islam bersama dengan Nabi SAW di kalangan muhajirin, di kalangan ansar. Bahkan di antara mereka ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang terkenal dengan keberaniannya, yang terkenal dengan kejaguhannya, yang terkenal dengan kehebatannya. Tapi kenapa Nabi tidak memilih Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Kenapa Nabi tidak memilih Khalid bin Al-Walid? Kenapa Nabi tidak memilih sahabat-sahabat Nabi lain yang besar? Nabi memilih anak muda daripada cucu angkat Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi mahu mendidik para sahabatnya. Wa ka'anna ba'dahum takallama fi imarati Usamah bin Zaid. Seolah-olah setengah di kalangan sahabat mula takallama, mula berkata-kata, mula bercakap-cakap di belakang tentang kepimpinan, tentang pemilihan pemimpin Usamah bin Zaid, anak muda yang memimpin sahabat Nabi yang besar-besar. Kalau kita kat di kampung, pilih ketua kampung orang muda, umur belasan tahun. Yang di belakang ada ketua cawangan, ada orang yang veteran, yang hebat-hebat. Oh, sudah tentu orang lama-lama ni, dia terasa juga seolah dipinggirkan, seolah diketepikan. Mula sebahagian di kalangan ulama, di kalangan sahabat takallama, bercakap-cakap. Usamah syabun saghirun bis sinni. Umurnya masih muda ketika itu. Anak muda mentah
yang dipilih oleh Nabi memimpin angkatan tentera untuk berhadapan dengan kuasa besar dunia, Rom dan sekutu-sekutunya. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, jika kamu mencerca, menyakiti tentang kepimpinan Usamah bin Zaid ini, faqad kuntum, maka sesungguhnya kamu juga telah mencerca kepimpinan ayahnya sebelum ini. Kalau kamu mencerca Usamah, kamu menyakiti Usamah, kamu menyakiti Zaid bin Harithah. Jika kamu menyakiti Zaid bin Harithah, Allahu Akbar. Zaid bin Harithah seorang anak angkat yang dikasih oleh Nabi SAW. Wa aimullah, kata Rasulullah, demi Allah, in kana khaliqan lil imarah, jika dia memang dicipta oleh Allah untuk memimpin, wa in kana liman ahabban nas ilayya, adalah dia orang yang paling dikasihi buat saya. Wa inna banahu, Zaid bin Harithah seorang sahabat memang yang diciptakan oleh Allah menjadi pemimpin. Dan Zaid bin Harithah adalah seorang sahabat yang sangat dikasih oleh Nabi SAW. Wa inna banahu, sesungguhnya anaknya, anak Zaid bin Harithah itu Usamah, liman, bagi siapa, ahabban nasi ilayya, orang yang sangat dikasih oleh saya, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Orang yang sangat dikasih oleh Nabi SAW. Nabi pesan macam tu. Wa kana jaishu Usamah wa akhiru ba'thin, tentera yang dipimpin oleh Usamah merupakan utusan tentera yang terakhir yang diutuskan oleh Nabi SAW. Haitsu askara jaish fi mantiqatil Jurf, telah berkumpul tentera-tentera ini di suatu tempat yang dinamakan Jurf, iaitu sekitar 7 km daripada Madinah. Satu kampung, satu kawasan yang sangat hampir dengan Madinah. Dan mantiqah Jurf, kampung, perkampungan Jurf ini memang menjadi kebiasaan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat mengumpulkan sahabatnya, mengumpulkan tentera-tenteranya, mengumpulkan persiapannya di situ dahulu. Di mana-mana tempat untuk menjadi tempat pertemuan pertama untuk digerakkan angkatan tentera, di situlah, iaitu di Jurf ini. Maka Nabi SAW telah menghantar Usamah. Usamah berhimpun dan menunggu berkumpulnya tentera di situ, iaitu di Jurf. Bila berkumpul di situ, dengan sebab Rasulullah SAW sakit, Usamah bersama dengan angkatan tenteranya menunggu apa yang akan berlaku tentang keadaan Nabi SAW. Bila berkumpul di situ, dengar Nabi sakit. Mereka berkumpul di situ, tak gerak. Mereka tunggu berita tentang Nabi SAW. Falaisa minal munasib, tidak munasabah, tidak sesuai, an yughadir al-jaish al-Madinah, meninggalkan Madinah, tentera-tentera meninggalkan Madinah dalam keadaan Nabi SAW sakit. Ibtada'a maradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ayyam al-akhirah min syahr Safar min as-sanah 11 lil hijrah. Mula sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari terakhir bulan Safar tahun 11 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi awal syahr Rabiul Awal, pada awal bulan Rabiul Awal, wa qibali hawali usbain, sebelum 2 minggu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 minggu sebelum kewafatan Nabi, pada awal bulan Rabiul Awal, qama ar-Rasul, Rasulullah bangkit untuk menziarahi perkuburan Baqi' Rarqa,
yang disitulah dikebumikan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Bila Nabi datang menziarahi perkuburan para sahabat, Nabi beristighfar untuk para sahabat, Nabi berdoa untuk mereka. Wa kanat ziyaratuhu lil Baqi' fi muntasifil lail. Nabi datang menziarahi para sahabat di Baqi' di pertengahan malam. Falamma asbaha as-sabah, tak kala tibanya waktu pagi, ibtada'a maradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepulangan Rasulullah daripada Baqi', tiba waktu pagi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sakit. Az-Zuhri radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Aisyah menceritakan Rasulullah pulang daripada Baqi', fawajadani wa ana ajidu sada'an fi ra'si. Bila balik daripada Baqi', kata Aisyah, Rasulullah menemuiku dalam keadaan aku merasa pening, sakit di kepalaku. Wa ana aku mula mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'sah, alah sakitnya kepala, kata Aisyah. Aisyah mengadu, wa ra'sah, sakitnya kepala ini. Faqal, kata Nabi, bala ana, bahkan aku juga. Wallahi, demi Allah ya Aisyah, wa ra'sah, demi Aisyah, aku sakit kepala juga. Aisyah sakit kepala, Nabi pun sakit kepalanya, pening kepalanya, berat kepalanya. Summa qala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, kata Aisyah, ma darraki ya Aisyah, apa yang mendatangkan sakitmu wahai Aisyah, yang mendatangkan mudarat sehingga engkau sakit kepala ini wahai Aisyah. Lau mitti qabli, kalau engkau mati sebelumku, fatawallaitu amrak, aku akan uruskan urusanmu. Kalau engkau mati, aku akan uruskan jenazahmu. Wa kuntu alaiki, aku akan laksanakan kerja-kerja urusan jenazah buatmu. Wa kaffantuki, aku akan kafankan engkau. Wa sallaitu alaiki, aku akan sembahyang jenazah buat engkau wahai Aisyah. Wa dafantuki, aku akan kebumikan engkau wahai Aisyah. Jangan bimbang kalau engkau mati wahai Aisyah, kata Rasulullah, aku akan uruskan jenazahmu, jangan bimbang. Fakultu, kata Aisyah, wallahi, demi Allah, inni la ahsabu law kana dhalik. Demi Allah, sesungguhnya aku menyangka, kalaulah itu berlaku, laqad raja'ta ila baiti, kamu akan pulang ke rumah ini, ke rumahku ini, fa'arasta fihi bi ba'd nisa'ika, maka engkau akan berseronoklah dengan isteri-isteri engkau yang lain. Berseronoklah engkau dengan wanita-wanita perempuan engkau yang lain, isteri engkau yang lain, kata Aisyah. Sukalah engkau. Aisyah seolah-olah bergurau dengan Nabi SAW, menunjukkan kecemburuannya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kalau engkau pulang daripada kewafatanku, kematianku, engkau urus jenazahku, balik ke rumah, sukalah engkau berseronok dengan isteri-isteri engkau, kata Aisyah. Fadhahaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa bila Nabi kata, Nabi dengar Aisyah menunjukkan kecemburuannya kepadanya. Nabi ketawa. Biasalah ni perangai orang perempuan. Nabi ketawa. Summa ishtadda al-marad ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesakitan bertambah berat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaduru ala nisa'i. Nabi mengikut giliran isteri-isterinya. Wa zada al-maradu alaihi, bertambahlah sakitnya. Wa huwa fi baiti Maimunah radhiyallahu taala anha. Bersangatan sakit Nabi ketika Nabi berada di rumah isterinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi. Ketika Nabi sakit yang membawa kepada wafatnya Nabi, Nabi bertanya kepada keluarganya, kepada isterinya,
Nabi bertanya kepada isterinya dalam keadaan kesakitan yang membawa mati, membawa wafat Rasulullah. Sakit yang amat sangat itu. Ketika itulah Nabi tanya, "Aina ana gadan?" Di mana saya besok? Mana giliran saya besok? Aina ana gadan? Mana giliran saya besok? Mana giliran saya besok? Mana? Yuridu fi baiti ayyi zawjatin min zawjatihi. Rasulullah maksudkan di rumah isteri mana besok? Di rumah isteri mana besok? Giliran dia mana? Rasulullah jaga. Li'annahu kana yaqsimu likulli zawjatin minkunna lailataha. Kerana Rasulullah membahagikan giliran buat isteri-isterinya pada waktu malam. Bila tiba waktu malam, Rasulullah ikut giliran isteri dia. Ini isteri yang pertama, ini isteri yang kedua. Kita bilang je lah. Dalam kita ni bilang saja cerita Nabi SAW. Malaikat sahabat-sahabat kita seperti ayah wan kita, abang ayah kita, tak apalah. Dia boleh ikut giliran macam ni. Allahu Akbar. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah bercerita lagi. Ista'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu an yumarrada fi baiti fa'adhinna lahu. Nabi SAW minta izin daripada isterinya agar dia dirawat di rumahku, kata Aisyah. Maka semua isteri-isteri Nabi bertolak ansur dan membenarkan agar dirawat di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Rasulullah pun keluar daripada rumah Maimunah ila baiti Aisyah, ke rumah Aisyah, dalam keadaan Nabi sakit, asibun ra'sahu, dalam keadaan terikat, balutan pada kepalanya. Wa kana baina rajulain min ahli. Rasulullah dipapah di antara dua orang lelaki daripada keluarganya. Salah seorangnya pak saudara dia, Abbas. Yang kedua, Ali bin Abi Talib. Abbas berada di belah kanannya, Sayyidina Ali berada di sebelah kirinya, memapah Nabi SAW. Wa kanat rijlahu takhuttan al-arda min al-marad. Dua kaki Nabi mula memijak tanah kerana bersangatan sakitnya. Heret. Allahu Akbar, sakitnya Nabi. Fabakiya fi baiti Aisyah hatta tawaffahu Allah. Nabi tinggal sakibaki kehidupannya di rumah Aisyah sehinggalah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urwah meriwayatkan, Urwah ibnu Az-Zubair meriwayatkan daripada mak saudaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Urwah bin Az-Zubair anak kepada Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhum. Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan daripada ibu saudaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi apabila dia mengadu sakit, nafasa ala nafsihi bil muawwidzat, dia mula menghembuskan ke atas dirinya dengan membaca muawwidzatan, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa masaha anhu biyadihi. Rasulullah menyapu dengan tangannya. Falamma ishtaka waja'ahu alladhi tuwaffiya fih, tak kala Rasulullah mengadu sakit yang membawa kepada kewafatannya, kata Aisyah, aku yang meletakkan dua tangan ini, aku menghembuskan dengan membaca muawwidzat, membaca qul huwallah, membaca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian menghembuskannya dan meletakkan pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tolong baca, kemudian aku sapu tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tubuhnya. Menunjukkan satu amalan yang sangat penting. Sunnah Nabi SAW, bila kita sakit, kita menghembuskan pada tangan kita bila kita membaca beberapa surah yang digelar muawwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita hembuskannya, kita sapu pada tubuh kita.
Allahu Akbar. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan amalan kehidupan yang indah ini. Tetapi cerita yang paling sedih ialah Rasulullah sedang menghadapi kesakitan yang sangat dahsyat. Urwah meriwayatkan lagi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi maradihi alladhi mata fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berkata, sering menyebut dalam waktu dia sakit yang membawa kematiannya, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu fi Khaybar. Ya Aisyah, aku terus merasai, tidak pernah hilang perasaan sakit makanan yang pernah aku makan di Khaybar. Fahadha awanun qita'i abhari min dhalika sam. Inilah ketika seolah-olah putus orak tekakku, halkamku, kerana keracunan yang pernah aku rasai. Allah, ini riwayat daripada Urwah yang sahih menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Antara punca kesakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan keracunan yang pernah dihadapi oleh Nabi, yang dilakukan oleh siapa dia? Fahadha awanun qita'i abhari min dhalika sam, kata Rasulullah. Ketika inilah seolah-olah terputusnya kerongkongku, tekakku daripada racunnya. Nabi menunjukkan kepada seorang wanita yang pernah mengemukakan, menghidamkan bagi Nabi tulang ataupun peha kambing yang telah diracuni pada ketika Nabi membuka Khaybar. Allahu Akbar. Dalam erti kata lain, Nabi ini mati, sudah tentu Nabi mati syahid. Nabi yang mulia mati dengan mati yang paling tinggi darjatnya daripada seluruh insan yang ada di dunia ini. Ketika Nabi dihidangkan daging peha daripada kambing yang sangat sedap, tetapi sudah diletakkan racun, Nabi ambil daripadanya satu suapan. Nabi ambil satu suap. Nabi telah meletakkan pada mulutnya. Nabi telah mengunyapnya. Tetapi Nabi ludah balik. Nabi campak. Waqal, dalam keadaan Nabi tiba-tiba bersabda ketika itu, inna hadha az-zira', peha ini, yakhbiruni, telah memberitahu kepadaku, annahu masmu, dia telah diracun. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya yang hebat, Nabi memerintah dengan penuh adil, tuan-tuan. Maka jika ada orang yang membenci kita, maka tidak pelik kalau kita melakukan kebaikan, tetap ada orang yang mengatakan kita ini buruk. Ambil contoh Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi ini bersikap baik dengan semua manusia, termasuk Yahudi. Tetapi mereka meracuni Nabi SAW. Bainama akala min dhalika az-zira' al-masmu', ketika itulah daging daripada peha itu telah dimakan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, Bishr bin Bara', mati di situ. Bishr mati kerana makan daging yang telah diracun. Nabi SAW bertanya kepada perempuan Yahudi itu, ma hamalaki ala ma sana'ati, apa yang membawa engkau melakukan demikian? Kenapa engkau meletakkan hidangan dengan racun seumpama ini? Kenapa? Faqalat, perempuan ini berkata, in kunta nabiyyan fala yadurraka falan yadurraka, jika engkau seorang nabi, daging ini tidak akan mendatangkan mudarat kepada engkau. Lianna Allah sayukhbiruka, kerana Allah Ta'ala akan memberitahu kepada engkau bahawa ia diracun. Wa in kunta kadhiban, jika engkau pembohong, pendakwah yang mengaku jadi nabi,
mitta bisam, nescaya engkau mati dengan racun ini, wastarahna minka, kami akan rasa selesa, kami akan rehat selamat daripada da'yahmu wahai Muhammad. Fakana atharu as-sammi yu'awidu ar-rasul. Kesan racun inilah mula mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menimbulkan kesakitan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yara, Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mati muta'athiran bisammil yahudiyyah lidhira. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan inilah kelihatan berasaskan riwayat yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mati kesan daripada racun yang dibuat, yang diletakkan oleh perempuan Yahudi pada peha kambing yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik, oleh kerana itu, fahuwa syahid, Nabi mati syahid. Nabi mati syahid, Nabi mati sebagai seorang Nabi yang hebat pendakwah. Qala Ibn Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, la an ahlafa tis'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutila qatlan ahabbu ilayya min an ahlafa wahidatan annahu lam yuqtal. Aku bersumpah 9 kali tak apa bahawa Rasulullah memang mati dibunuh, lebih aku kasihi, lebih aku suka mengikut pandanganku daripada aku bersumpah sekali bahawa Nabi sebenarnya tidak dibunuh. Wadzalika anna Allah ittakhadhahu nabiyyan wattakhadhahu syahidan. Kerana Allah Ta'ala telah memilih Nabi sebagai seorang Nabi, dan Allah Ta'ala juga memilih Nabi sebagai seorang yang mati syahid. Masruq radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, lamma marada Rasulullah fi baitiha, tak kala Nabi sakit berada dalam rumahnya, ijtama'a indahu jami'u nisa'i, seluruh isterinya berhimpun di sisi Nabi. Lam tatakhallaf wahidatun minhunna, tidak ada seorang pun yang tidak hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama kunna mujtami'at, ketika semua isteri-isteri Nabi ini berhimpun di sisi Nabi, di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'at ibnatuhu, datang anak perempuan Nabi yang sangat Nabi kasihi, Fatimah Az-Zahra, tamshi, dalam keadaan berjalan. Berjalanlah ia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Rasulullah, Fatimah ini dia tidak berjalan, melainkan perjalanan dia, cara dia, gaya berjalan dia serupa dengan gaya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Aisyah datang, Nabi terus kata kepada Aisyah. Maknanya Nabi walaupun dalam kesakitan yang amat sangat disedar kedatangan, ketibaan anaknya yang dikasihi ini, terus dia kata, marhaban bibnati, selamat datang anak perempuanku yang aku kasihi. Fa'aq'adaha an yaminih, maka Nabi minta agar Aisyah diletakkan di sebelah kanannya. Summa sarraha bisyai'in fabakat. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembirakan Aisyah dengan sesuatu, bila Aisyah duduk dekat dengan Nabi sebelah kanan, dan Nabi seolah-olah memberitahu sesuatu yang mengembirakan Fatimah Az-Zahra, fabakat, menangis Aisyah, menangis Fatimah Az-Zahra. Summa sarraha bisyai'in, kemudian dia cerita pula, bisik pula. Isteri Nabi ada tapi tak dengar. Bisik, sarraha, membisikkan sesuatu. Tiba-tiba Aisyah, tiba-tiba Fatimah ketawa, suka, gembira. Bisik yang pertama
menangis. Bisik yang kedua, ketawa. Allah, apa dia ni? Falamma qamat Fatimah, tak kala Fatimah bangun dari sisi ayahnya, Aisyah terus tanya Fatimah Az-Zahra tentang apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW yang membuatkan Fatimah menangis, bisikan yang pertama. Yang membuatkan Fatimah ketawa pada bisikan yang kedua. Apa dia? Fa'ajabat qailatan, Fatimah menjawab kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan berkata, "Ma kuntu la ufshiya sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku sama sekali tidak akan membocorkan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kata Fatimah, aku tidak akan bocorkan rahsia Nabi ini. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kata Aisyah. Aisyah terus tanya Fatimah. Tak kala wafat Nabi, Aisyah datang bertemu dengan Fatimah. As'aluki lima li alaiki minal haqq. Aku nak tanya engkau, kata Aisyah, tentang apa yang engkau janji kepadaku, nak beritahu kepada aku tentang benda-benda yang berlaku sebelum ni. Lamma akhbar, kalau boleh kamu akhbirini, tolong sampaikan kepada aku amma sarraki bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibisikkan oleh Nabi kepada engkau, wahai Fatimah? Apa yang dibisik? Kata Fatimah, ammal an, adapun sekarang, fana'am, ya, aku boleh ceritakan rahsia ini. Sarrani awalan, bisikan yang pertama yang Nabi bisikkan buatku. Faqala li, Nabi bersabda, Nabi berkata kepadaku, inna Jibril kana yu'ariduni fil Qur'an kulla sanatin marrah. Jibril datang membentangkan kepadaku Al-Quranul Karim, membaca kepadaku Al-Quran sekali setahun. Wa qad 'aradani fi hadzal 'am marratain, tapi Jibril datang kepadaku tahun ini membaca kepadaku Al-Quran 2 kali. Wala ara zalika illa, aku tidak ada lain pendapatnya melainkan aku merasai ajalku sudah hampir. Fattaqillah wasbiri, kata Nabi. Nabi pesan kepada Fatimah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wahai Fatimah, dan sabar mendengar cerita hampirnya kewafatanku ini. Fa ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik peninggalanku buatmu Aisyah. Inilah cerita yang paling baik. Mulah keturunanku yang paling hebat, yang paling baik buatku, kata Nabi SAW. Fabakaitu, kata Fatimah, aku menangis. Aku menangis kerana aku tahu rahsia Nabi, bahawa Nabi memberitahu dia sudah hampir ajalnya. Allahu Akbar. Summa sarrani thaniyan, kemudian Nabi membisikkanku kali kedua, kata Fatimah. Fatimah bercerita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Bisikan aku yang kedua ialah dia berkata kepadaku, amma taradin, adakah engkau redha, wahai Fatimah, an takuni sayyidata nisa'il alamin, engkau adalah penghulu sekalian wanita di atas dunia ini. Wasatakunina awwalan nasi luhuqan bi min ahli baiti, engkau adalah wanita pertama yang akan menurutiku di kalangan ahli keluargaku. Yakni engkau adalah orang yang paling pertama wafat selepasku, wahai Fatimah Az-Zahra. Fadahtu, kata Fatimah, aku menangis, aku ketawa kerana yang pertama aku diberi keistimewaan, khabar gembira oleh Rasulullah, aku adalah penghulu
wanita sekalian alam di dalam syurga. Yang kedua, aku akan mati selepas wafatnya ayahku Nabi SAW. Memang Fatimah Az-Zahra meninggal dunia selepas 6 bulan kewafatan Nabi SAW. Wa kanat fi'lan awwala ahli baitihi luhuqan bihi wa sadaqa Rasulullah SAW. Memang Fatimah adalah ahli keluarga Nabi yang pertama yang mati selepas Nabi SAW. Benar Nabi SAW. وقد أراد الرسول أن يكتب للمسلمين كتابا حتى لا يختلفوا. Memang Nabi nak tulis satu suratan untuk umat Islam di zaman itu agar mereka jangan berselisih, agar mereka jangan berpecah, agar mereka jangan berbalah. Wa kana hadha qabla wafatihi bi 5 ayyam. Peristiwa ini, peristiwa Nabi mahu menulis sesuatu agar jika beliau wafat tidak akan berlaku perbalahan di kalangan sahabat-sahabat Nabi, khususnya 5 hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Wa kana hadha fi sabah yaum al-khamis al-thamin min Rabi'il Awal fi sanah al-11. Ini berlaku pada waktu pagi hari Khamis 8 hari bulan Rabi'il Awal pada tahun 11 Hijrah. Diketahui bahawa Nabi SAW wafat pada hari Isnin 12 Rabi'il Awal. 12 Rabi'il Awal. Pada hari Al-Khamis. Pada hari Khamis 8 hari bulan Rabi'il Awal. 12, 8. 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Az-Zuhri meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qal, kata Abdullah bin Mas'ud, hadara rijalun fil bait. Pembesar-pembesar di kalangan sahabat Nabi hadir di rumah Nabi, berada di sisi Nabi SAW. Faqala lahum ar-rasul, Nabi berkata kepada sahabat-sahabat Nabi yang besar yang hadir di sisi Nabi ini, halummu, datang kamu semua menghampiriku. Aku mahu menulis lakum kitaban, aku mahu menulis untuk kamu satu surat, satu janji. La tadillu ba'dahu abada. Kamu tidak akan sesat selepasku selama-lamanya. Kamu pegang tulisanku ini, kamu tidak akan bertelingkah. Faqala ba'duhum, setengah di kalangan sahabat mula berkata, inna Rasulullah qad ghalabahul wajh. Sesungguhnya baginda Nabi kesakitannya mengatasi dirinya. Wahai Rasulullah, Rasulullah sakit sangat. Wa indakumul Quran, di sisi kamu ada Quran. Wa hasbuna kitabullah, cukup di sisi kita kitab Allah. Ada setengah di kalangan sahabat Nabi bila dengar Nabi nak tulis ni, mula berkata, cukuplah wahai Rasulullah, cukuplah, jangan ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, setengah di kalangan sahabat, hatu, bawa agar dia tulis untuk kamu semua, untuk kita semua ni kitab. Biar dia tulis apa dia suratan terakhir, wasiatnya yang terakhir. Berlaku perselisihan di kalangan sahabat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtasamu wa tanaza'u, mereka mula bertelingkah, mereka mula berselisih, mereka mula bercanggah pendapat di depan Nabi. Ada yang kata bawa kertas biar Nabi tulis. Ada yang kata jangan ganggu Nabi, Nabi sakit, cukup ada Quran bersama dengan kita, kita pegang Quran. Ya Allah, kalaulah berlaku perselisihan di zaman kita ini, walaupun ada Quran, walaupun ada hadis Nabi, tidak pelik, tidak ajaib. Sahabat-sahabat Nabi itu tabiat manusia, tuan-tuan. Sahabat tabiat manusia. Allahu Akbar. Besarnya ujian Nabi. Faqala Rasulullah qumu. Bila Nabi lihat dalam keadaan Nabi sakit, Nabi lihat di hadapannya, sahabat-sahabatnya mula bertelingkah. Nabi mula kata, qumu, bangun kamu semua.
Wala yanbaghi 'indi tanazu'. Tidak sepatutnya berlaku pertelingkahan di sisiku ketika ini. Tidak sepatutnya, kata Nabi SAW. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, Abdullah bin Abbas dalam menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berazam untuk menulis tentang satu janji agar tidak berlaku perbalahan di kalangan sahabat selepas baginda wafat. Kata Abdullah, inna raziyata kulla raziyah, sesungguhnya satu musibah yang sangat benar-benar musibah, mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku yang menghalang Nabi, wa baina an yaktuba lahum dzalikal kitab, di antara Nabi dengan kehendak Nabi untuk menulis satu tulisan, satu catatan, satu arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat. Wal kitab alladhi kana yuridu an yaktubahu, kitab, catatan yang hendak ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah li'alla yakhtalifal muslimun ba'da wafati, agar para sahabat Nabi, umat Islam ketika itu tidak berselisih selepas Nabi wafat. Huwal ahdu, iaitu satu janji, surat perjanjian pelantikan pengganti Nabi li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bil khilafah, untuk melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lianna ammahu al-Abbas, kerana bapa saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, kana yuridu al-amra fi Bani Hashim. Sudah tentu sahabat-sahabat Nabi ini sahabat yang memiliki hati yang mulia dan faham Islam. Faham Islam. Melihat bahawa pentingnya kepimpinan. Melihat pentingnya politik dan pemerintahan. Penting. Ini sepatutnya ada dalam diri umat Islam akhir zaman. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi telah menunjukkan kepada kita pentingnya kepimpinan ini. Pentingnya pemimpin ini. Pemerintahan ini. Sehingga Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kehendaknya agar urusan kepimpinan dan pemerintahan ini akan dipegang oleh Bani Hashim. Itu kehendak, itu cita-cita, itu ijtihad Abbas bin Abdul Muttalib di dalam menjaga kepimpinan ini. Abdullah bin Ka'ab bin Malik daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Sayyidina Ali bin Abi Talib keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi Nabi ketika Nabi sakit yang membawa kepada wafatnya Nabi. Orang ramai mula berkata kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan. Bila Nabi keluar daripada bilik Nabi, bila Sayyidina Ali keluar daripada bilik Nabi, orang ramai yang sedang menunggu di luar merasai kesedihan dengan sebab Nabi sedang sakit yang sangat dahsyat. Sayyidina Ali keluar, para sahabat bertanya, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, wahai bapa Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Nabi pada waktu pagi ini? Faqala Ali, Sayyidina Ali menjawab, asbaha bihamdillahi bari'an, waktu pagi ini mula beransur pulih dengan pujian kepada Allah. Kelihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mula kelihatan pulih sihat. Fa akhadha al-Abbas bin Abdul Muttalib, bila Sayyidina Ali membawa cerita yang agak gembira kepada sahabat-sahabat Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib pegang tangan Sayyidina Ali. Fa akhadha al-Abbas, Abbas pegang tangan Sayyidina Ali. Faqala lahu, Abbas kata ke Sayyidina Ali, anta wallahi, kata Abbas kepada Sayyidina Ali, anta, engkau demi Allah, ba'da thalath Abdul Asa,
engkau demi Allah, selepas 3 orang yang lain yang hebat, Abdul Asa, engkau hamba yang memiliki tongkat ini, kau yang perlu pegang. Wa inni wallahi, engkau demi Allah, la ara, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia dengan sebab kesakitan ini, kata Abbas. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, akan wafat, kata Abbas. Wa inni la a'rifu wujuha bani Abdul Muttalib 'inda al-maut, kerana aku berpengalaman melihat wajah-wajah Abdul Muttalib, anak-anak cucu, keluarga datuk nenek moyang Abdul Muttalib, muka mereka ketika mati. Aku tahu rupa keluarga Abdul Muttalib ini ketika nak mati, bagaimana rupa dia. Aku tengok rupa Nabi SAW tanda hampir wafat. Idhab bina ila Rasulullah, mari bersama dengan kami bertemu dengan Nabi SAW, kata Abbas. Abbas ajak Sayyidina Ali. Falanas'alahu fi man hadzal amr. Kita tanya Nabi, siapa yang akan pegang urusan kepimpinan dan pemerintahan ini. In kana fina alimna dhalik. Jika pemimpin itu di kalangan kita, kita tahu siapa dia. Wa in kana fi ghairina, jika pemimpin yang dipilih oleh Nabi ini lain daripada keluarga kita, alimnahu, kita tahu dia. Fa'awsa bina, dia akan memberi wasiat dan pesanan kepada kita bagaimana kita nak berhadapan dengan pemimpin yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mari Sayyidina Ali, mari. Faqala lahu Aliyun, Ali kata kepada Abbas, inna wallahi, sesungguhnya kita demi Allah, la in sa'alnaha Rasulullah, jika kita tanya Nabi tentang kepimpinan dan pemerintahan ini, famana'anaha, Nabi akan halang kita untuk memegang kepimpinan ini, kerana Nabi tahu urusan kepimpinan dan pemerintahan ini besar. Nabi akan halang kita, Nabi tidak akan benarkan kita. La yu'tinaha an-nasu ba'daha, nescaya Nabi akan mengarahkan agar orang ramai tidak memberikan kepimpinan ini kepada kita selepasnya. La yu'tinaha an-nasu ba'daha, nescaya orang ramai tidak akan menyerah. Kalau Nabi dah halang kita, dah sekat kita, tidak benarkan kita, orang ramai tahu, orang ramai tidak akan benarkan kita dan keluarga kita selama-lamanya memegang kepimpinan ini. Wa inni wallahi, kata Sayyidina Ali, aku demi Allah, la as'aluha Rasulullah, aku tidak akan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepimpinan ini. Siapa yang nak ganti Nabi, siapa yang dipilih oleh Nabi, aku tak akan tanya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Menunjukkan dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil menunjukkan bahawa Nabi nak tulis satu surat perjanjian bahawa kepimpinan khilafah ini akan dipegang oleh Abu Bakar, apa yang diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad daripada Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu, sesungguhnya aku bercita-cita, an ursila ila Abi Bakrin, untuk mengutuskan orang menemui Abu Bakar, fa'ahada ilaihi, aku nak latih dia sebagai seorang pemimpin menggantikanku, li'alla yaqulal qailun, agar orang ramai tidak boleh lagi berkata-kata, au yatamannal mutamannun, agar orang yang memiliki cita-cita nak menjadi pemimpin tidak lagi bercita-cita. Ya'ballahu dzalika wal mu'minun, tetapi Allah enggan memenuhi cita-citaku itu, dan orang mukmin juga tidak dapat mengetahui cita-citaku itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana Rasul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari akhirnya telah menunjukkan kehendaknya untuk memilih Abu Bakar mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annahu yuhyi, seolah-olah Nabi nak menunjukkan kepada umat Islam ketika itu, annal amra sayakunu min ba'dihi li Abi Bakrin, urusan kepimpinan dan pemerintahan ini akan dipegang
oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, kita berada pada hari-hari akhir kesakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita, walaupun Rasulullah sakit, tetapi Rasulullah nak menunjukkan ada satu urusan yang penting yang tidak boleh diabaikan oleh umat Islam, iaitu urusan kepimpinan. Sehingga Nabi meletakkan cita-citanya untuk memilih seorang pemimpin yang akan menggantikannya agar tidak berlaku lagi perpecahan dalam memilih pemimpin selepas kewafatannya. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita selepas ini ataupun malam besok tentang apa dia riwayat yang paling jelas menceritakan bahawa memang Nabi memiliki cita-cita dan kehendak untuk memilih Abu Bakar sebagai penggantinya memegang takhta pemerintahan kerajaan Islam ketika itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita bahawa umat Islam, anak-anak muda hari ini, kita semua perlu mengambil cakna tentang kepimpinan dan pemerintahan, khususnya anak-anak muda yang belum daftar pemilih. Daftarlah menjadi pemilih, mengundi dalam pilihan raya akan datang. Walaupun suasana sekarang kita berhadapan dengan pandemik, tetapi urusan memilih pemimpin adalah penting. Orang yang perlu untuk daftar pemilih, dia perlu daftar pemilih untuk memilih pemimpin di masa yang akan datang, kerana itu ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua, moga-moga sihat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.